Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita taufik, kesungguhan untuk kita sama-sama meneruskan untuk kita mencari ilmu, untuk kita bermudzakarah, membincangkan perkara-perkara kebaikan. Perkara kebaikan tu maksud dia ialah perkara yang memberikan manfaat kepada kita, agama kita, akhirat kita. Jadi ini adalah perkara yang penting. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang jemaah surah An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan kita punya kitab kita ni, Penawar Bagi Hati, iaitu masih lagi dalam bab syukur. Dalam bab syukur, masya-Allah. Jadi syukur ni macam mana yang kita tahulah, terutama dalam keadaan sekarang ni kan, PKPB lah apa sebagai, pun kita nak kena syukur juga. Jadi antara kita dah bincang hari tu ialah berkenaan syukur ini, ia adalah satu sifat yang mana maksud dia adalah apabila kita ni melihat kepada segala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita gunakan apa yang Allah Taala bagi dengan sesuai dengan apa yang Allah Taala hendak kita gunakan. Mata, telinga, pendengaran kita semua, kaki, tangan, seluruh badan, jasad kita ni kan. Jadi kita teruskan. Kata pengarang sebelum ini bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi peringkat atau setinggi-tinggi pangkat kan. Jadi syukur ni satu sifat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang, syukur itu lebih tinggi ia daripada sabar dan zahid dan khauf dan lainnya. Jadi maknanya yang kita kan sebelum ni kita dah belajar tentang sabar, tentang sifat khauf pada Allah Ta'ala, tentang sifat zuhud. Memang ada sifat yang hebat-hebat dah. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun pengarang kata, buat satu statement, iaitu dalam banyak-banyak ni syukur adalah yang paling tinggi. Maqam ataupun sifat yang paling tinggi. Jadi inilah yang kita cuba tengok ni, macam mana ni syukur, tentang perkataan syukur ini, dan kita nak renung diri kita lah sejauh mana kita dah dapat. Jadi kenapa dikatakan syukur itu adalah yang lebih tinggi? Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata pengarang, kenapa? Kerana syukur itu dimaksud akan dia pada dirinya. Syukur ini yang menjadi tumpuan dia ataupun yang menjadi tajuk dianya ialah diri orang tu sendiri, diri kita sendiri, ruh kita tu sendiri, diri kita sendiri. Yang dikatakan nama kita insan tadi tu, diri insan itu sendiri. Bersalahan, sabar. Jadi dia buat comparison. Kenapa yang dikatakan syukur itu lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada zuhud, lebih tinggi daripada khauf. Jadi di sini dibuatkan comparison, bersalahan, sabar. Bersalahan dengan sabar, sebab apa? Sabar itu dimaksud daripadanya akan mengerasi hawa nafsu. Jadi kalau sabar ini dia kena berkait dengan benda, dengan perkara lain, iaitu hawa nafsu. Itu sabar. Sabar ni kita nak lawan, kita nak mengerasi, maknanya kita nak handle, kita nak kuasai hawa nafsu kita.
Maknanya ada kat situ tu ialah nafsu, berkenaan dengan nafsu, berkenaan dengan nafsu. Itu sabar. Sedangkan syukur ia adalah kita sendiri, berkenaan kita sendiri, roh itu kita sendiri, hakikat insan itu sendiri, hakikat kita sebagai seorang manusia, seorang insan. Dan dia maksud itu mengesai hawa nafsu dan bersalahan khauf. Berbeza juga dengan khauf. Kenapa? Maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Jadi macam khauf ni pula, kita ni tak nak, kita takut masuk, takut Allah marah, takut masuk neraka, takut, dan kita mengharapkan supaya dapat pahala, kita dapat masuk syurga. Jadi dia ada kaitan dengan perkara lain, ada kaitan. Dan bersalahan dengan zuhud itu, maka iaitu dimaksud daripadanya akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala kepada yang dimaksud. Jadi zuhud ni pula, kita tak nak dunia, kita lari daripada dunia yang melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di sini, kita nak daripada zuhud tu ialah supaya kita sampai kepada yang dimaksud, yang dituju, iaitu pahala, redha Allah, maknanya macam tu. Maknanya ia ada kaitan dengan perkara luaran lain. Tetapi syukur ini, pengarang kita kata, syukur itu ia adalah berkenaan diri kita. Terbit perasaan syukur ini daripada diri kita. Kita yang rasa bersyukur tu. Maka kerana syukur itu, sambung pengarang, maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, maka oleh kerana syukur ini ialah berkenaan kita rasa bersyukur, tiada putus ia di dalam syurga. Jadi di sini dia punya conclusion. Oleh kerana, kalau katalah zuhud ni maknanya kita menjauhkan diri daripada dunia kan. Zuhud ni jauh diri daripada dunia. Dalam syurga ada lagi tak dunia tu? Tak ada dah, tak timbul lah masalah tu. Sebab memang dah tak ada dah dunia tu. Begitu juga sabar. Nak sabar apa lagi dah dalam syurga? Sabar ni masa kat dunia lah, kerana dunia ni ujian. Nikmat pun ujian, musibah pun ujian, macam kita kena COVID ni kan. Pun ujian. Tapi kalau kata dah bebas daripada COVID nanti pun ujian juga. Allah Ta'ala nak tengok, aku dah bebaskan kamu daripada COVID ni, macam mana pula keadaan kamu? Adakah kamu bertambah ketaatan, bertambah kamu dalam mengabdikan diri pada Allah? Ataupun ni ujian musibah, macam mana kamu? Aku bagi musibah ni, kamu masih lagi tak dapat taat perintah aku? Masih lagi tak kamu ni dapat tunaikan perintah aku, dapat mengabdikan diri kepada aku? Sebab apa? Memang Allah Ta'ala dah beritahu, hidup mati kita kat dunia ni adalah ujian. Senang susah adalah ujian. Dapat yang kita hendak pun ujian, tak dapat yang kita hendak pun ujian. Dapat yang kita tak hendak pun ujian kan. Jadi, tapi bila dah masuk syurga, tak ada kaitan lagi lah. Jadi tak timbullah isu sabar. Dan juga berlawanan dengan apa tadi? Zuhud, khauf. Khauf ni kita takut. Kita takut Allah marah, kita takut dosa. Dalam syurga dah tak ada dah benda tu. Jadi maksudnya, dia ada kaitan dengan perkara eksternal. Tetapi syukur ini, ia adalah dari berkenaan diri orang tu sendiri. Sebab syukur ni dia tak kisah. Kalau dapat nikmat dia syukur, kalau dalam keadaan susah dia syukur. Maknanya dia tidak ada kena-mengena dengan luaran. Oleh itu syukur ini dia akan kekal. Bila orang tu masuk syurga, sifat syukur ni pun masuk syurga juga. Maknanya wujud juga bersama orang tadi. Kerana syukur ini dia masih kekal. Masih kekal dalam syurga ni. Sebab tu kata pengarang, tiada putus ia di dalam syurga. Tiada putus dia dalam syurga. Dan tiada ada di dalam syurga itu khauf dan zahid dan sabar. Jadi tu macam saya cerita tadilah. Dalam syurga ni, yang kekal masuk dalam syurga sama-sama, yang masih wujud ialah sifat syukur. Syukurlah. Kenapa?
Allah SWT selamatkan daripada neraka, masuk dalam syurga, syukur. Dalam syurga pula Allah Ta'ala bagi nikmat yang sangat besar, sangat banyak, yang tak tergambar di fikiran kita, syukur. Maka syukur itu masih valid. Macam tu kita kata. Kalau yang lain ni dah tak valid dah. Sebab kepada wujudnya sifat yang lain tu dah tak ada. Sabar dah tak ada, dah nak sabar apa lagi? Kan? Yang kedua, begitu juga khauf, takut. Apa yang nak ditakutkan lagi? Ya, yang seterusnya ialah zuhud ni sebab bila kita nak zuhud daripada dunia, nak zuhud daripada kebendaan, sedangkan di dalam syurga tak timbullah isu tu. Tetapi yang masih valid, yang masih ada di dalam syurga, kata pengarang, ialah apa yang dikatakan dengan syukur. Sebab syukur ini masih berkekalan, dan kerana berkekalan syukur itu di dalam syurga, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah Taala cerita dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 10, yang mana erti dia, dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah kata-kata ahli syurga. Alhamdulillah. Macam kita kat dunia macam mana? Kalau kita dapat benda yang kita syukuri, macam mana kita cakap? Alhamdulillah, kan? Semua kita kata alhamdulillah sebab nak menyatakan syukur kita. Dalam syurga ni masih yang ada ialah perkataan alhamdulillah, merasakan, menunjukkan, melambangkan, menggambarkan syukurnya ahli syurga kerana dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar syurga ni. Yang pertama, syurga ni dia menunjukkan orang yang dah masuk syurga ni, orang tu dah selamat daripada neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa-siapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Tengok. Itu satu nikmat besar. Maka sebab tu ahli syurga ni kata alhamdulillah, bersyukur. Tu nikmat besar. Yang kedua, dalam syurga ni adalah tempat yang Allah Ta'ala redha. Golongan yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala kata apa? Udkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Masuklah kamu dalam kalangan hamba aku, masuklah kamu ya ayyatuhan nasful mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu, radiyah dalam keadaan kamu redha, mardiyah diredai. Jadi di sini orang-orang yang Allah Ta'ala redha, Allah seru supaya masuk udkhulu fi ibadi, masuk kamu dalam wadkhulu jannati, masuk kamu dalam kalangan hamba aku, dan masuk kamu dalam syurga. Maksudnya syurga ni tempat yang Allah redha. Syukur. Jadi sebab tu ahli syurga kata alhamdulillah. Lepas tu dalam syurga ni pula Allah Ta'ala tunaikan segala janji-janji dia yang hebat-hebat tu. Jadi syurga ini, prinsip pertama yang kita kena faham, nikmat dalam syurga ni ialah tak tergambar, tak terbayang, tak tergambar. Cuma untuk tujuan mudah kita faham. Jadi kalau semua tak boleh nak, tak gambar, tak terbayang, tak boleh nak bayang, kita pun jadi macam tak tahu pula apa bendanya. Jadi Allah Ta'ala ungkapkan dalam Quran, Nabi SAW ceritakan dalam hadis ini dalam bentuk bahasa manusia, yang manusia boleh memikirkan. Maknanya nalar pemikiran manusia ni sampai. Tapi hakikat sebenarnya ialah syurga ini ma'ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, wa ma'udhunun sami'at, dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga, wa ma khatara ala balin bashar, dan yang tak pernah terlintas pada pemikiran manusia. Contoh, dalam syurga, bidadari ni Allah Ta'ala akan pakaikan dengan pakaian kain 70 lapis, yang mana 70 warna yang dia orang pakai ni, setiap kain tu satu warna, 70 warna ni tak pernah wujud lagi dalam dunia. Jadi jangan tanyalah, ustaz, warna apa? Tak boleh nak jawab lah sebab dia tak wujud. Istilah warna tu tak ada lagi. Warna yang 70 jenis lagi tu tak ada. Jadi kalau kata, yang merah kat dunia ni ada berapa ratus merah.
Cuba pergi kedai cat. Kan? Kalau tanya, bagi tahu, saya nak beli cat untuk rumah saya lah. Warna apa? Warna merah. Pening tuan kedai tu. Merah apa nak? Tengok katalog. Dia ada tengok merah. Merah darah. Merah hati. Merah apa lagi? Merah buah lah. Merah tanah lah. Merah. Macam-macam merah ada. Kan? Selagi nama ada dalam katalog tu, belum lagi lah warna yang kata dalam syurga tu. Sebab dalam syurga ni maksud dia yang kita tak boleh bayang. Ada 70 warna dalam syurga. Masya Allah. Jadi kita tak tahu tuan-tuan. Cuma Allah Ta'ala sebutlah benda-benda setengah-setengah dalam hadis, dalam Quran ni disebut tentang syurga ni, suruh kita faham je. Tetapi hakikat sebenar ialah jauh lebih hebat. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Macam contoh, bidadari lah kata kan. Bidadari, Nabi SAW kata, daripada leher ke kepala dibuat daripada kasturi. Macam mana tu? Kan? Jadi macam tu lah. Memang kita tak boleh nak fikir kan. Jangan kita pelik pula. Kita daripada tanah pun ada darah, ada ni, tak adalah keras macam tembikar kan. Macam tu juga Allah Ta'ala boleh buat. Jadi nak bagi tahu di syurga ni, Masya Allah. Nak cerita ahli syurga. Satu hari ada ahli syurga ni, tiba-tiba dia terbau dalam syurga ni satu harum yang sangat pelik. Tak pernah dia sejak masuk syurga ni dapat bau sedap macam tu. Jadi dia pun, kat mana, daripada mana ni, atar mana pula. Akhirnya dia tanya pada malaikat yang jaga syurga, wahai malaikat, kau cek tengok ni bau apa ni kan? Ini mana pula datang ni? Sebab ahli syurga ni, apa saja yang mereka makan dia tak jadi najis, tak jadi air kencing. Semuanya akan menjadi peluh. Dan peluh ini bau seperti kasturi. Masya Allah. Kan? Tak payah beli minyak atar dah dalam syurga ni kot. Peluh kita pun akan jadi atar. Jadi, malaikat ni pun cek, tengok. Rupanya malaikat pun dapat jawapan. Tuan, dia kata kan, ini kita nak report ni. Ada apa tu? Yang tadilah yang tuan suruh cek tadi, kami dah cek dah. Kami dah WhatsApp semua, dah tanya semua. Rupanya tuan, yang bau harum tu datang daripada syurga yang tingkat atas pada tuan. Darjat. Yang darjat satu darjat saja lebih daripada tuan. Bukan daripada syurga saya ni. Tak. Tapi syurga atas. Bau apa tu? Bunga, dia ada bunga, spesies bunga yang saya tak ada ke? Dia ada apa ke, sungai yang saya tak ada ke? Tak, dia gini cerita dia. Orang yang syurga atas tu, dia sedang berbaring. Dia sedang tidur berbaring, relax. Tiba-tiba dia balikkan belakang dia tu. Kan? Dia kalihkan, mengiring badan dia tu. Maka, daripada dia bergerak mengiring tu, keluar, dia bergerak tu menyebabkan angin tu berlaku sebab dia bergerak tu. Maka, itulah bau harum yang tuan hidu tu. Allah, Masya Allah kan. Itu dalam syurga tu. Bergerak pun keluar bau harum. Kan? Jadi inilah. Dalam syurga ini, dah tak ada dah sifat-sifat lain. Yang kekal ialah sifat syukur. Maka bertambahlah syukur ahli syurga. Dia orang pergi socializing. Di pasar, dia panggil ada pasar kat syurga tu. Socializing lah. Ada orang tanya saya, kat pasar ada syurga, ada pasar Lepas tu, ada orang berniaga lah kot dalam syurga. Iyalah. Dia tak semestinya pasar ni kena berniaga kan. Macam kita masuk fun fair Masuk fun fair, kita dah beli siap dah. Tiket apa semua kan. Ambil guna je, makan je. Macam tu je kan. Tak adalah kita pula nak kena bayar apa semua bagai. Itu hanya nak socializing, nak kita nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa ahli syurga lain. Masa itulah. Dan setiap kali mereka ni balik daripada pasar, bidadari ni pun akan terkejut. Masya Allah. Sebab apa? Setiap kali balik dari pasar, kita akan menjadi semakin cantik. Kita akan menjadi semakin hebat, semakin awesome. Tu dia kan. Jadi dalam syurga ni, memang keadaan satu alam yang penuh dengan kenikmatan yang sesuai dengan
apa yang kita kehendaki. Manusia, sifat manusia, sesuai dengan sifat manusia lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Allah Ta'ala kata, ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang dikehendaki oleh keinginan kamu, syahwat kamu, dan apa saja yang kamu minta dalam syurga ni. Jadi sebab itu kata pengarang kita, syurga itu, dalam syurga itu syukur ini masih ada. Maka sebab itulah dia menjadi setinggi-tinggi pangkat. Segala puji yang jadikan sekian alam. Dan kerana ada syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak mereka yang sampai kepadanya. Jadi oleh kerana syukur ini makam yang tinggi, maknanya tahap yang tinggi, peringkat yang tinggi. Jadi tak ramailah yang dapat. Macam gitulah kan. Kalau kata dalam perkhidmatan kerajaan, ketua pengarah berapa orang je, satu jabatan seorang je lah kan. Makam yang tinggi, Perdana Menteri seorang je lah. Lepas tu katalah apa lagi, maknanya kedudukan yang tinggi ni, agung seorang je lah kan. Walaupun ramai raja tapi agung seorang, sebab ia adalah yang tinggi. Maka syukur ini adalah pangkat yang tinggi, pangkat yang sangat tinggi. Oleh sebab itu tak ramailah yang dapat. Begitulah perkara yang mahal lah orang kata. Bila mahal ni tak ramailah dapat kan. Macam contoh kalau dunia lah, kalau kita nak faham kebendaan ni, berapa orang je yang ada istana, rumah dia istana. Yang lain tu biasalah rumah teres, rumah flat, rumah kondo, rumah apa nama, macam-macam lah, rumah kampung, semedi. Tapi tak ramailah yang dapat beli rumah yang 5-6 juta sebiji tu kan, sebab dia mahal, sebab dia tu bernilai, berharga. Macam tu juga syukur ini kerana dia adalah makam yang tinggi, tak ramai orang yang benar-benar menjadi syakur, yang menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Dia panggil syakur kerana firman Allah Ta'ala. Jadi macam mana, kenapa yang pengarang kita cakap macam tu, buat statement macam tu, tak ramai orang yang akan dapat sampai kepada makam syukur ini? Kerana Allah Ta'ala sendiri kata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat 7. Maknanya di sini katanya Allah Ta'ala, dan sedikit daripada sekalian hamba-Ku yang banyak syukur. Orang yang syukur, syakir, mungkin ramai. Tapi syakur, yang banyak bersyukur, yang betul-betul bersyukur, asyakur, sikit. Dan asyakur ini juga nama Allah Ta'ala. Orang yang banyak bersyukur. Dan lagi firman Allah Ta'ala, katanya pengarang kita lagi, dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya bagi mereka yang syukur. Jadi ni dia masuk dalam satu tajuk lain, iaitu nak cerita tentang apa faedah syukur ini, apa fadilat dia, apa kelebihan syukur. Jadi dalam pengarang menyatakan yang pertama, ni kita boleh tandalah yang pertama, dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya bagi mereka yang syukur. Kerana Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan lagi bagi kamu. La azidannakum, maksudnya pasti dan pasti aku tambahkan lagi untuk kamu. Artinya demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku, nescaya menambah aku akan kamu daripadanya. Jadi faedah yang pertama, fadilat pertama syukur ini, Allah tambah nikmat dia. Allah tambah, la azidannakum, pasti kami akan tambah lagi nikmat kami. Itu adalah kelebihan syukur yang pertama. Kata pengarang,
Dan lagi syukur itu maknanya dan fadilat lain lagi yang tentang syukur itu menegah dan menolak akan siksa. Tadi tambah nikmat. Yang kedua, dia menolak musibah, dia menolak azab Allah Ta'ala, dia menolak siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Mana dalil dia? Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa, surah surah An-Nisa ayat 147. Yang mana Allah Ta'ala kata tiada memperbuat Allah Ta'ala akan siksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Jadi dua dah. Satu, syukur ini menambahkan nikmat. Yang kedua, syukur ini menolak azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah tiada memperbuat Allah Ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mengazab kamu. Allah tidak akan menurunkan azab dia kepada kamu, mengenakan azab dia kepada kamu in syakartum, jika kamu bersyukur. Dia jika, macam tu juga la in syakartum, jika kamu bersyukur la azidannakum, kami akan tambah nikmat pada kamu. Dalam ayat ni pula in syakartum wa amantum, kalau kamu bersyukur dan beriman, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Allah tak akan turunkan azab, siksa dia. Dua dah fadilat syukur ni. Apa lagi? Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Yang ketiga, fadilat syukur ini ialah bertambah, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dia punya ni? Dia kata kerana firman Allah Ta'ala. Mana dalil dia? Wa sayajzillahu syakirin. Surah Al-Imran ayat 44. Allah Ta'ala kata, dan selagi membalas Allah Ta'ala akan sekalian yang syukur akan nikmatnya. Jadi di sini kita dapat tengok yang dalam syukur ni sekurang-kurang ada 3 nikmat besar. Pertama, dia menambahkan nikmat tu sendiri. Yang kedua, syukur itu akan menolak azab, mampu menolak azab Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga, dia menambahkan pahala, menambahkan ganjaran, mendapat ganjaran yang sangat besar, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, dia membawakan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus syakir bimanzilatis sha'imis sabir. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim. Apa maksud dia? Bahawasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang makan yang syukur adalah ia menepati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Jadi kita faham kalau orang tu puasa dan dia kena sabarlah sebab nak puasa, mendapat pahala besar. Oh, okey. Tapi orang yang tak puasa, yang makan ni, mana bukan puasa wajib lah. Orang yang makan, kita duk makan hari-hari ni tak puasa. Tapi kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, pahala dia sama besar juga dengan pahala orang yang berpuasa. Nampak tak dia punya betapa syukur itu mempunyai peranan yang sangat penting. Kita habiskan perenggan ni lah insya-Allah. Jadi senang kita nak sambung. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha,
dan apa sebab engkau menangis. Jadi bahasa tu jangan kata bersembah tu macam Siti Aisyah sembah pula, tak. Bersembah ni maknanya mengemukakan, kan macam kita patik mempersembahkan junjung kasih, maknanya macam tu lah. Ni bahasa. Dan apa sebab engkau menangis, dan sungguhnya Allah telah menghimpuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau, dan barang yang terkemudian. Maka sabda Nabi SAW, maka adakah ada aku hamba yang banyak syukur. Menceritakan dia oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Jadi cerita dia, Sayyidatina Aisyah tengok Nabi sembahyang ni teruk sangat, menangis panjang, rokok menangis, sujud menangis, qiyam menangis, sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni, ialah suami dia kan, kesian dia tengok. Jadi dia pun telah tegur, bertanya tentang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa macam ni sekali? Bukankah tuan ni orang yang dah terpelihara? Maknanya kalau ada dosa pun yang dulu kemudian akan datang pun semua dah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada. Sebab Nabi, Rasul-Rasul ni semua maksum, terpelihara daripada dosa. Tapi salah silap ke apa, kurang dan sebagainya, semua Allah dah ampun. Kenapa nak menangis sampai macam ni sekali? Katanya Sayyidatina Aisyah. Jawab Nabi SAW, afala an akuna abdan syakura. Adakah tak patut aku ini menjadi hambanya yang syakur? Tengok, bukan syakir tetapi syakura, iaitu seorang hamba yang banyak bersyukur, yang sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita, alhamdulillah, kita muzakarah ni habis juga, dapat pindah muka surat dah ni. Ini berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan sebagai syukur itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik lah untuk kita faham, kita dapat bawa dalam kehidupan kita sebagai panduan dalam tindak tanduk kita, dalam kehidupan harian kita, dan kita ceritakanlah, kita sampaikan perkara ini juga pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Jadi kita tanda dulu kat sini. Ini berapa bulan? 8 hari bulan 11 online Raud surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.